Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zone Inspire. Okey, malam ni sebagaimana malam semalam, kita punya tim mula bercakap seorang diri. Okey, begini. So tak ada masalah pun bercakap seorang atau bercakap berdua atau bercakap bertiga atau bercakap berenam, bertujuh, tak ada masalah. Yang penting kita akan terus berkongsi. Kita akan terus berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Sebagaimana yang kita ulang, berkongsi bukan bermakna kami ini bagus, kami ini hebat, kami ini bajet. Tak ya, tak ya. Berkongsi itu sebenarnya kami suka untuk membawa kisah kami ini. Yang mana kisah ini memberi inspirasi kepada kami. Yang mana kisah ini sebenarnya membentuk nilai dalam diri. Dan Alan sangat yakin bahawa semua dalam antara kita ni semua memang akan belajar daripada pengalaman. Susah nak cari orang yang tak belajar pada pengalaman. Biasanya kita akan belajar daripada pengalaman. Jadi pengalaman itu yang kita nak bawa. Ya, Ina, selamat datang. Ita, okey. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang ke Zone Inspire sekali lagi. Assalamualaikum sekali lagi. Dan jom kita story cerita malam ni. Cerita malam ni kita nak cerita apa? Cerita malam ni kita nak cerita tentang berani kerana benar. Berani kerana benar. Sebenarnya cerita berani ni sebenarnya dulu pernah kita bawa pada 29 hari bulan. Tak salah lang, 29 hari bulan 11. Masa tu Maulidur Rasul. Tapi disebabkan kerana malam itu kita ada masalah teknikal. So tersangkut-sangkut. Jadi kita punya live kita hang. Jadi hari ini kita membawakan kisah itu sedikit. Apa yang kita share pada 29 hari bulan tu. Namun yang bersama-sama dengan Alang pada 29 hari bulan yang lepas tidak dapat bersama-sama dengan kita. Ya. Tapi tak apa, kita boleh bawa cerita tu sebagai panduan, bersama. Ya, dan mungkin cerita itu adalah cerita ulangan, tapi harapnya ia masih lagi mampu untuk memberi sedikit manfaat kepada yang menonton. Ya. Okey, mari kita bercerita ya. Alan suka bercerita tentang topik berani kerana benar ni. Alan suka membawa satu cerita volunteer mula-mula ya. Sebelum kita kaitkan dengan perkara-perkara yang lain ya. Kisah ini sebenarnya lama sudah. Masa tu Alan muda lagi lah. Masa tu Alam bagi talk di Pahang. Alam bagi talk di Pahang. Dalam banyak-banyak peserta yang Alam bagi talk tu, ada seorang peserta yang tangannya kudung. Wow, Madam World. Hai. Itu adalah rakan kita, sahabat kita, volunteer kita daripada Zam duduk kat mana Zam? Australia. Okay, Zam Australia, Victorian. Okay, thank you Zam. Sama-sama dengan kami semua. Okay, mari kita cerita balik semula ya. Alang bagi talk dekat Pahang. Hai Nani, waalaikumsalam. Sekali lagi Nani ya. Ini betul-betul bukan cubaan punya ni. Ini betul-betul punya. Okey. Alam bagi talk dekat Pahang. Ada seorang peserta yang menyertai
ceramah kesukarelaan tu, tangan dia kudung sebelah. Pada peringkat permulaan Alam melihat Alam melihat dengan rasa simpati, sebenarnya. Dia tidak sempurna sebagaimana kita yang ada dua tangan, ada dua kaki, sempurna, boleh guna dua tangan. Tapi dia tak ada. Dia agak pendiam dan dia duduk agak belakang. Ketika Alam bercerita soal bahawa sukarelawan ni memang perlu buat perkara yang baik. Nama sukarela, dia jarang kita nak fikir kerja sukarela ni adalah kerja sukarela untuk kejahatan, jarang. Dia lebih hampir kepada kebaikan. Hakikatnya begitu. Jadi bila Alam cerita tentang kebaikan, nilai baik, Fahana, saya sokong Kak Lang. Okey, jom kita saling menyokong, sokong, inspire. Okey, cerita tentang kebaikan. Lepas tu tiba-tiba Alam bertanya kepada audiens, maksud Alam bertanya kepada semua, okey, ada siapa-siapa nak share tak? Ada siapa-siapa nak share pengalaman hidup tak berkaitan dengan buat baik ini? Lepas tu dia angkat tangan dan dia bangun. Lepas tu dia cakap apa? Dia cakap, saya nak story masa saya kecil. Tak ada siapa nak kawan saya. Mereka malu nak kawan saya sebab saya tak ada tangan. Tak ada tangan sebelah. Tak ada siapa nak kawan. Dia suka, dia terpaksa main sorang-sorang sebab tak ada siapa nak kawan. Tapi dia nak berkawan. Dia nak berkawan dengan kawan-kawan dia kat kampung. Dia set satu hari, dia nak follow satu kumpulan kawan-kawan ni. Dia memang kenal lah kawan-kawan ni, tapi pasal dia orang tak nak kawan kan. So macam mana kan. Tapi dia terpaksa lah macam hege-hege pergi nak kawan. Lepas tu kawan dia kata, okey, dia orang ni masih time kecil. Dia kata umur dia dalam umur 9, umur 10 tahun macam tu 8, 9, 10 tahun Kawan dia kata, okey, kalau kau nak kawan dengan kita orang, jom ikut kita orang. Lepas tu dia kata, boleh. Dia kata, Lepas tu dia pun follow. Lepas tu dia orang pergi masuk ke satu paya. Dan di paya itu dia orang dia orang meredah sombak samun, dan dia orang berjumpa dengan banyak telur ayam. Ayam-ayam banyak mengeram di kawasan itu. Ada bawa kat sini, ada dekat tepi ni, tepi bawah pokok denas lah. Kadang-kadang dekat pokok serai. Orang tanam tepi-tepi tu kan. Kawan-kawan dia ni, dia pergi pecahkan telur tu. Tak tahulah apa yang dia orang sakit hati dengan telur tu. Dia pecahkan telur tu. Dia pecah. Lepas tu dia orang, okey, last kali dia kata, okey, kalau kau nak kawan dengan kita orang, kau pecahkan telur ni. Lepas tu dia fikir, kenapa dia nak kena pecahkan telur? Kenapa dengan dia pecah telur, dia boleh kawan dengan kawan-kawan dia ni? Dia macam blur kat situ. Dia rasa macam tak patut buat. Lepas tu dia kata, kau tak nak pecahkan telur, kau toleh kawan dengan kita orang. Lepas tu dia diam. Besok perkara sama berlaku. Besok balik pada sekolah, dia nak berkawan. Kawan dia kata, okey, kalau macam tu jom kita cari telur. Kalau kau pecahkan telur, okey, kau boleh geng dengan kita orang. Lepas tu dia follow, dia belakang, dia follow. Kalau macam semalam ni macam laju sikit, hege-hege tu laju sikit, ni hege perlahan-perlahan. Dia macam fikir, kenapa dia kena pecahkan telur? Kenapa? Kan telur ayam, kan kesian kan mak ayam tu. Kenapa nak pecahkan telur mak ayam tu? Dia tak boleh fikir kenapa. Ya, budak-budak kan, hakikatnya budak-budak dia memang sukakan cabaran, dan benda tu adalah salah satu keseronokan. Budak-budak yang agak lasak. Budak-budak yang agak lasak. Lepas tu lama-lama dia orang jumpa telur.
Jadi kat satu kawasan yang lain satu kawasan yang lain. Kerja dia orang memang cari telur, pecahkan telur. Ini geng telur geng telur. Agaknya kalau kita nak dalam kategori yang nakal sikit, geng telur tembelang macam tu kan. Okey. Dia follow, lepas tu akhir sekali ada sebiji telur tak pecah lagi. Lepas tu kawan dia kata, okey sekarang turn kau pula, pecahkan telur. Tu dia rasa dia tak boleh pecahkan telur. Dia rasa tak boleh dia pecahkan telur. Dia rasa macam, dia rasa telur ni telur makcik sebelah rumah dia. Sebab dekat kawasan yang berhampiran dengan kawasan rumah dia tu, makcik tu yang beli ayam. Makcik tu je yang beli ayam. Jadi dia rasa itu adalah ayam makcik tu yang punya telur. Jadi dia rasa macam tak sampai hati dia nak pecahkan telur ayam jiran sebelah rumah dia. Lepas tu besok tu dia set balik daripada sekolah, dia akan lari kat paya, dia akan cari dulu telur-telur tu dan dia akan selamatkan telur-telur tu. Hebat kan? Itu nama dia Wira. Dia balik pada sekolah, dia tak sempat buka baju sekolah dia. Dia lari masuk dekat paya, dia pergi cari telur. Selak semak sana, selak semak sini, masuk sana, masuk sini, tergelincir sikit, keluar balik. Cari telur. Hari-hari dia buat kerja macam tu. Dan jika dia jumpa telur, dia akan lari, dia akan bawa pergi makcik tu. Bawa pergi rumah makcik yang jiran sebelah rumah dia tu, yang dia assume itu adalah telur ayam makcik tu. Kali pertama dia dapat telur dalam 3 biji. Lepas tu dia lari, dapat telur tu, dia lari, dia pergi rumah makcik tu. Lepas tu makcik tu dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acik, ni telur ayam makcik ni saya rasa tu dia dekat paya. Dia orang memang suka lepak-lepak kat paya tu, makcik tu cakap kan. Dia orang panggil dia orang. Walaupun dia bukan orang, tapi biasa kita akan panggil dia macam dia orang kan. Kalau macam kucing pun kan, dia orang. Kalau 2-3 ekor tu kita panggil dia orang. Tapi patutnya dia ekor kan, tapi kita panggil dia orang. Tapi tak kisahlah, hakikatnya macam tu lah kita panggil. Punyalah mesra kita kan dengan binatang-binatang kesayangan kita kan. Tahap dia dah sama dengan orang. Okey. Dia kata, dia orang memang suka lepak-lepak kat paya tu. Itulah. Tu yang saya rasa telur ni telur ayam makcik. Lepas tu makcik kata, okey. Kejap. Lepas tu makcik tu ambil telur 3 biji. Lepas tu makcik tu bagi dia 20 sen. Lepas tu dia kata, saya bukan nak jual telur ni, saya nak bagi makcik je telur ni. Makcik tu kata, tak apa, ambil duit ni. Ni upah kau buat kerja baik. Cik tahu sikit je upah cik tu, tapi tak apa, lebihnya Allah yang akan bagi kau. Okey. Mulai pada hari tu, dia kata dia termotivasi dengan kata-kata makcik itu. Makcik itu kata memang makcik bagi tak cukup, tapi lebihnya Allah yang akan bagi engkau. Dia sangat percaya. Umur masa tu baru 8 tahun, umur masa tu anggaran 8 tahun, 9 tahun, dia sangat percaya bahawa walaupun dia dapat sikit, Allah tu ada untuk bagi dia lebih. Benda tu bagi dia inspirasi, benda tu bagi dia motivasi, benda tu spark dia punya spirit untuk dia buat baik. Terus buat baik. Dia tak kisah dia hidup bersendirian, tapi dia tahu Allah tahu tentang kebaikan yang dia buat. Dia tak kisah dia tak ada kawan. Dia tak kisah dia tak ada kawan. Jadi mulai hari tu kerja dia. Tapi dia pun kata
Tapi semua pasal saya ekstrim sangat tentang Allah akan bagi saya lebih. Pantang saya jumpa telur, saya ingat tu adalah telur makcik tu. Jadi yang untung siapa? Yang untung tu makcik tu. Dia tak lagi beli telur. Perasan tak? Tapi hakikatnya itu dia. Itu dia. Dia rasa macam tak apa. Dia punyalah dia spirit dia spark by kata-kata makcik tu. Dan dia membesar dan dia buat itu. Meskipun dia tak ada kawan, tapi sebenarnya dengan tindakan dia menyebabkan makcik tu dia kan biasalah makcik-makcik kan, dia ada mesyuarat tingkap, mesyuarat pintu kan. Dia pun cerita lah, tu lah budak ni, ya Allah baiknya. Boleh kata hari-hari dia hantar telur ayam aku. Aku pun sampai confused. Tak adalah cik tu cakap confused orang kampung kan. Dia pun tak cakap, aku pun sampai ragu-ragu. Dia pun tak cakap macam tu kan. Sebab orang kampung, dia bukan cakap macam ni. Aku pun tak tahulah telur tu telur ayam aku ke telur ayam orang lain. Jadi, tapi itulah. Itulah dia. Aku terima je lah kan. Itulah. Tapi apa pun memang budak ni memang budak baik lah. Meskipun dia cacat kan. Tapi dia baik. Apa tu? Geng-geng makcik ni. Secara tak langsung menyuruh cenderung menyuruh anak-anak mereka untuk berkawan dengan sahabat kita ni. Ya. Dan akhirnya dia ada kawan penyelamat telur. Apa tu? Sik baik dia tak beli telur sepapan kat kedai. Tu dia kan, punyalah nak tunjuk dia tu baik kan. Tapi itulah makcik tu bayar 30 sen ni kan. Tapi apakan daya kan. Tapi itulah hakikatnya begitu. Tak kisahlah kan. Ada geng yang ikut dia untuk menyelamat telur. Dan dia tak kisah budak-budak yang tak nak kawan dengan dia. Sebab dia tahu apa yang dia buat tu adalah benda yang Allah suka. Begitu. Sebab makcik tu cakap Allah akan bagi dia lebih walaupun dia dapat sikit. Okey. Itu tentang cerita yang Alang pernah dengar dan Alang ingat. Alang rasa cerita ni dalam tahun 2002, 2003. Daripada kecil, dia berintegriti. Dan semasa Alang jumpa dia tu, dia adalah seorang accountant. Hebat kan? Integriti. Disebabkan kerana sifat dia tu, dia menjadi accountant. Alang tak pasti, Alang tak ingat dia dekat accountant dekat mana, tapi dia adalah seorang accountant. Ya betul Zam. Ya betul Fana, geng telur. Zam, selamat telur makcik mak ayam tu. Okey. Kita lihat sikap. Kita kembali kepada cerita kita. Kita lihat sikap anak kecil ini. Semasa tu dia kecil lah. Sikap anak kecil ini yang berani. Pada peringkat awal dia rasa dia tak seronok duduk seorang-seorang. Dia tak seronok berkawan dengan dia je. Dia tak seronok. Dia tak rasa macam dia tak rasa orang, dia rasa orang tak suka dia. Dia tak, ialah dengan kecacatan dia tak ada motivasi. Dia dengan dia saja, dia dengan adik-beradik dia je, tak ada siapa nak kawan dia. Orang lain semua ada kawan kan. Tapi dia ambil keputusan untuk dia sanggup tidak punya kawan. Dengan dia sanggup untuk tidak punya kawan, dia lebih sanggup untuk hidup sendirian, tapi dia ada Tuhan. Tapi dia ada Tuhan. Dia ada Allah. Kan? Berani kerana benar. Kebenarannya adalah pecahkan telur ayam adalah salah.
kebenarannya itu. Jadi kalau yang itu adalah salah. Jadi kalau kita mempertahankan yang salah itu, memang kita tak menegakkan kebenaran lah. Jadi dia berani untuk itu. Dia berani untuk itu. Ya? Untuk tak ada kawan. Jadi tak kisah. Berani kerana benar. Kalau kita lihat pun, kalau kita kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, para sahabat, para pengikut Rasulullah, mengikut ajaran Islam di zaman Rasulullah, dia mempertahankan kebenaran. Mereka mempertahankan kebenaran. Mereka sanggup diseksa, mereka sanggup dipulau, mereka sanggup dibunuh demi mempertahankan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kebenaran itu, sanggup mempertahankan kebenaran itu. Itu sebablah dalam buku 100 tokoh berpengaruh di dunia kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letaknya di tangga yang pertama, dan yang menulis buku itu adalah bukan orang Islam pun, Michael H. Hart. Tak salah lah, Michael H. Hart. Ya. Dia menulis begitu. Keberanian itu, semangat itu menyebabkan mereka sanggup. Kalau kita tengok cerita Bilal bin Rabah, kan? Bilal bin Rabah yang sanggup diletakkan seketul batu besar di dadanya di panas padang pasir yang kering, dan dia berkata ahad, ahad, ahad. Begitu juga dengan keluarga Sumayyah, keluarga Yasir, Sumayyah, dan macam-macam lagi. Cita-cita sahabat-sahabat Rasulullah yang pelbagai sanggup perang. Sehingga kalau kita lihat selepas Rasulullah, keberanian ni dengan bersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini, dalam satu buku menulis 1/3 daripada dunia di zaman kegemilangan Islam adalah Islam. Merentas seluruh Afrika Utara sehingga ke lautan Atlantik. Daripada Teluk Gibraltar sehingga ke Spanyol. Masuk ke India. Masuk naik pusing balik ke lautan Atlantik. Itu berani kerana benar. Penguasaan Islam, empayar Islam berdiri atas kebenaran itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga dengan kita kan? Begitu juga dengan kita. Kalau kita percaya apa yang kita buat itu betul, tapi kena ingat kan, kebenaran itu adalah benar. Dan kalau kita berani atas kebenaran itu, maka kita tak ada perkara lain yang boleh menggugah keyakinan dan kepercayaan kita. Tapi kita kena ingat kan, betul ke yang kita rasa benar tu benar? Kan? Kita kena fikir tak? Kita kena fikir 2 kali. Kalau betul benar itu adalah benar, memang kita percaya itu adalah benar, dia tak akan menggugah apa-apa pendirian kita pun. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, sebagaimana yang Alan cerita tentang sahabat kita tadi. Maaf Alan tak ingat nama dia, terlalu lama, tapi Alan memang ingat cerita dia. Kalau itu adalah benar, dia tak kisah apa yang akan berlaku. Yang penting dia memegang pada kebenaran. Ya, itu yang kalau kita lihat di FB yang kami tulis, kami paparkan bersama tajuk berani kerana benar tu, tertegaknya sebuah negara, tertegaknya suatu fahaman itu, jika antara kita berani menegakkan kebenaran. Negara kita merdeka atas nama perjuangan kemerdekaan. Kalau kita tengok cerita Lieutenant Adnan, hebat kan? Lieutenant Adnan.
Masa tu dia mempertahankan bukit. Bukit apa kat Singapura tu ya? Kalau ada siapa-siapa yang ingat? Alan tak ingat. Dia mempertahankan itu. Sampai akhir sekali dia mati. Benar itu adalah untuk mempertahankan negara daripada serangan. Itu. Kembali kepada cerita tadi, kalau kita lihat, percaya, yakin, walau apa pun yang berlaku, kita akan tempuh juga. Kalau kita ada cita-cita yang tinggi, kalau kita ada impian yang tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi Syariman. Selamat datang. Terima kasih setia bersama kami. Okey. Kalau kita punya impian, kalau kita punya perancangan, kalau kita aim untuk berubah menjadi lebih baik, percayalah dengan apa yang kita buat. Meski banyak cabaran, mesti banyak dugaan, ujian yang kita perlu tempuh, yang perit, yang sakit, kita perlu tempuh. Kita maintain dengan kepercayaan itu, kita maintain dengan semangat itu, kita berani menempuhnya, kita akan mencapainya. InsyaAllah. Itu satu perkara juga. Kan? Satu perkara juga kita ni. Berani. Lepas tu akhirnya, bila tiba-tiba satu ketika tak berjaya, gagal, kita dah jadi tak apa nak berani. Kita dah jadi macam buang masa lah. Mula unsur buang masa lah, macam ni lah, tak boleh lah macam ni. Dah memang tak dia aku macam ni lah. Memang aku ni daripada kecil lagi malang aja. Memang tak boleh lah. Inilah je rezeki aku ada. Ini je lah yang aku dapat. Aku dah usaha banyak dah. Tak boleh lah, memang tak boleh. Aku dah usaha dah. Aku buat ni, aku buat itu, aku buat ini, aku buat itu, aku buat ini, aku buat itu. Tak berjaya. Ya. Malih lah buat, malih. Kita tengok Kalau kita malas dah nak buat apa-apa, kalau dah kita tak berani nak menempuh apa yang sepatutnya kita tempuh, sebenarnya kita dah letakkan notah kat situ dah. Waalaikumsalam, Aida. Waalaikumsalam. My cousin, my sepupu. Kita dah tak boleh buat apa dah. Kita dah meletakkan noktah sebelum noktah tu diletakkan oleh Allah untuk hidup kita. Kita dah mati sebelum mati. Hakikatnya, hidup kita ni kita perlu hidupkan. Jangan mati sebelum mati. Tapi kalau kita dah malas, kalau kita dah penat, kalau kita dah tak boleh nak buat apa, kalau kita dah suka hatilah, aku serahkan je lah kat Allah. Allah tahu apa yang aku buat. Kadang-kadang begitu, dia sebenarnya tak membantu diri kita pun. Okey, begini. Kalau kita rasa penat, kita pause ketika pun okey. Kita stop sekejap, kita tenang, tarik nafas, pergilah, makan angin, tak payah fikir lagi. Dalam tak payah fikir tu sebenarnya, tak payah fikir apa yang dah berlaku. Tapi fikir apa yang patut berlaku di masa akan datang dengan perancangan, dengan perubahan tindakan, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik dan lebih mantap. Bak kata Syariman atas kan? Mantap. Betul Syariman, gagal hari ini adalah pemangkin kejayaan di masa depan. Betul. Gagal, kita ambil ikhtibar. Ambil pengajaran, kita lakukan yang terbaik. Itu kata, tak ingat, sekejap. Dia pemimpin Amerika Syarikat. Sekejap Franklin. Tak.
Ya, dah tua. Macam-macam lama lupa. Kalau kau tak buat revision, kau tak akan ingat. Siapa tak nama dia? Dia kata apa? Semua manusia lakukan kesilapan, tapi jangan lupakan pengajarannya. Begitu. Jangan lupa. Baik, Aida. Kalau baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Itu, di situ. Jadi cerita dekat sini adalah kita perlu berani, selain daripada berani menegakkan kebenaran yang kita percaya itu, kita juga perlu berani menentang perkara-perkara negatif yang boleh menjatuhkan diri kita. Kembali pada cerita kawan kita tadi, yang awal tadi, kembali pada cerita dia. Dia berani menentang hasrat dia ni nak berkawan, tapi orang tak nak kawan dengan dia. Okay, dia berani menentang itu. Okey, tuk-tuk dia pergi berkawan. Tuk-tuk kawan dia ajak buat benda yang tak bagus. Dia berani untuk tidak berkawan. Dia berani untuk tak ada kawan. Dia berani untuk duduk sorang-sorang. Dia berani nak ulang balik kisah sedih dia yang sorang-sorang main bawah rumah tu. Dia berani untuk itu. Menentang segala benda yang negatif. Berani menentang. Macam tu dengan kita. Kan? Macam tu kita. Itu banyak dalam riwayat-riwayat yang mana ketika Rasulullah pulang dari satu perang, kan? Dia sebenarnya ada satu hadis berkaitan dengan itu. Riwayat Al-Baihaqi. Tapi hadis ni ala rujuk dekat website Mufti Wilayah. Hadis ni adalah hadis dhaif. Maksudnya hadis ni adalah hadis yang sangat lemah. Sangat lemah. Tapi dalam riwayat-riwayat mereka berkatakan itu bukan daripada Rasulullah, tapi itu daripada tabi'in, daripada orang yang daripada ulama-ulama yang bawah tu. Ada sirah. Ada dalam Ibnu Hajar macam itulah. Boleh rujuk hadis ini cerita hadisnya begini. Bila Rasulullah pulang daripada perang, Rasulullah berkata, kita telah berjaya memerangi musuh yang besar, musuh yang kecil. Sudah tiba masanya untuk kita memerangi musuh yang besar. Lepas tu sahabat kata, ada perang lagi ke ya Rasulullah? Kan? Tak adalah sahabat cakap macam tu, halang je buat gaya macam tu. Agaknya sahabat, Rasulullah ada perang lagi ke? Okey, jom. Agaknya kan. So Rasulullah ni semangat keberanian, semangat keperwiraan yang sangat tinggi, kan? Tak macam kita. Payah. Bukan macam, yalah, mungkin kat luar sana mungkin hebat lah kan. Macam Alah ni, yalah, bawa balik pada perang kot kan. Na'udzubillah min zalik. Kalau boleh kita buat sebaik mungkin. InsyaAllah kan, dalam agama kan kita buat sebaik mungkin. Zam cakap, sesungguhnya betul dan benar Alan. Contohnya live saya, berani dan yakin je pada Allah. Tabik Zam. Tahniah Zam. Zam, tahniah telah berkahwin dengan seorang Mat Saleh. Dan berjaya membawa Mat Saleh itu ke agama Islam. Tahniah Zam. Besar pahala Zam. Alhamdulillah, besar pahala Zam. Semoga Allah mudahkan lagi urusan Zam dalam membina keluarga dan membina saudara baru kita dan menjadi pemangkin kepada rakan-rakan yang lain, mencontohi Zam. Tahniah Zam. Mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Ya, betul. Kesalahan, kegagalan, kesilapan ada kuasa untuk kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Okey. Kita kembali kepada cerita tadi. Mana pula alam cerita tadi? Oh, okey. Sahabat Rasulullah kan? Sahabat Rasulullah. Waktu Rasulullah kata, menjawab pertanyaan sahabat, Rasulullah berkata apa?
kita memerangi nafsu. Perang yang terbesar kita adalah memerangi nafsu kita. Perangi nafsu ni memang payah. Memang payah pun. Itu sebablah dalam surah Yusuf ayat 53, sekejap Alang ada catat. Surah Yusuf ayat 53, betul? Allah berfirman dan maksudnya adalah hawa nafsu itu sangat membawa kepada kejahatan. Hawa nafsu itu sangat membawa kepada kejahatan. Perkara-perkara negatif membawa kejahatan. Syaitan ni satu perkara dah tahu. Syaitan ni satu perkara. Tapi kita ingat tahu, syaitan ni adalah entiti luar daripada badan kita. Dia luar. Dia adalah makhluk lain. Dia bukan kita. Kita bukan syaitan. Syaitan bukan kita. Tapi nafsu ada dalam badan kita. Nafsu tu ada diri kita, ada dalam badan kita. Nafsu tu. Nafsu ada dalam aliran darah kita, nafsu ada dalam hati kita, nafsu ada dalam jiwa kita, nafsu ada dalam itu. Dan nafsu sebenarnya adalah highway untuk syaitan masuk, merasuk dalam jiwa kita, dalam mental kita. Itu adalah highway-nya. Kalau kita tak menentang nafsu, inilah dia tempat syaitan masuk dan syaitan terus merasuk kita menjadi lebih tidak baik, lebih tidak baik, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Itu sebablah dalam ayat Al-Quran tadi menyebut, itu sebablah sebagaimana cakap riwayat, meskipun tak ada hadis dhaif tapi rujuk riwayat mengatakan bahawa itu adalah nafsu yang paling besar kalau kita rujuk. Okey Syariman, okey, no problem. Itu. Jadi melawan hawa nafsu, melawan rasa marah, melawan rasa sakit hati, melawan rasa dipinggirkan, melawan rasa kena kutuk. Yelah, aku tahu lah aku salah, lepas tu kau kutuk aku sampai kau kutuk. Benda tu 3 tahun lepas kot, benda tu 5 tahun lepas kot, benda tu dah 100 tahun. Kalau kita hidup 100 tahun benda tu dah 100 tahun kot. Kau boleh ungkit benda-benda yang lama. Sakit hati, kita dah berubah, lepas tu kau buat macam ni, sakit hati. Tapi itu adalah nafsu sebenarnya. Nafsu asyik nak kecil hati je. Nafsu asyik nak kecil hati. Kan? Benda tu semua buatkan kita, bila kita dah sakit hati, kita rasa macam kita ni macam tak berguna. Bila kita rasa sakit hati, tapi ada satu sakit hati, dendam, marah, menyampah, kutuk, membawang, gosip, macam-macam. Alan tak cakap benda semua tu Alan tak buat Alan tak cakap tau, sebab kita ni manusia biasa. Kita ni manusia biasa. Jadi memang kita akan terjerumus juga dalam perkara ni. Tapi itu yang pentingnya kita berhati-hatilah. Apa dia Andy? Macam bias. Andy nak tulis macam biasa je. Tak apa Andy, Alang faham Andy cakap macam biasa je. Memang betul. Kan? Sama je dengan Andy kan? Okey. Tipulah saja je. Okey. Fana tanya, macam mana nak bina keyakinan saat kegagalan itu akan ada kemanisan? Fana pada Alang lah. Okey. Yakin akan terbina bila kita percaya. Yakin akan terbina bila kita percaya. Kalau bagi kita yang kita buat itu gagal dan yang kita buat sebenarnya benda baik, percayalah, macam cerita kawan kita yang telur tu, meskipun kita dapat sikit daripada apa yang kita buat, tapi percayalah, Allah sebenarnya sediakan kita banyak dekat sana. Allah siapkan perkara
nikmat. Itu sebablah ada dalam satu riwayat kan, satu cerita kan, Alam baca dalam buku satu Ustaz Fahrul punya buku. Tapi cerita ni pun Ustaz Fahrul rujuk dalam satu lagi kitab, dan Alam tak ingat kitab tu ya. Kitab tu bercerita tentang riwayat tentang ada seorang umat manusia ni, dia akhir sekali dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga, dia tengok, ya Allah, banyaknya nikmat syurga yang dia dapat. Dia tak terfikir di akal dia. Tak pernah dia nampak kat dunia nikmat ini. Tak pernah dia dengar dekat dunia orang sebut tentang nikmat ini. Banyaknya nikmat nak dibandingkan dengan amalan yang dia buat. Lepas tu dia bertanya, apa yang aku buat ya Allah? Apa yang aku buat ya Allah sehingga nikmat ni begitu banyak sekali ya Allah? Apa yang aku buat? Aku rasa aku buat sikit je pun benda baik. Allah berkata kepadanya, ketika itu Allah berkata kepadanya, inilah nikmat-nikmatku yang aku tunda ketika kau hidup di dunia. Pernah tak kau berdoa? Doa, macam-macam kita doa. Ya Allah, ya Tuhanku, bagikan aku dunia akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kekayaan, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan aku kaya. Ya Allah, jadikan aku bahagia. Ya Allah, jadikan aku orang yang dapat membantu orang lain. Ya Allah, dengan kekayaanku. Ya Allah. Ya saudaraku, Abang Mamat. Waalaikumsalam. Kita lihat doa-doa kita itu kadang-kala macam Fana cakap kan, apa yang kita buat, apa yang kita doakan, apa yang kita aim untuk jadi, benda tu tak jadi. Fana, jangan berhenti berdoa. Percayalah. Meski manis tu tak ada dekat dunia, manis tu ada dekat akhirat. Jom, Alang pun nak meletakkan perkara itu. Itu sebagaimana riwayat tadi. Lepas tu, apa orang tu cakap? Apa orang tu cakap pada Allah? Orang tu cakap apa pada Allah? Kalau beginilah ya Allah, kalau beginilah nikmat yang kau berikan kepada aku ya Allah, sangat bagus kalau semua doa aku kau tak makbulkan. Sampai macam tu sekali. Kalau kita di akhirat nanti, sampai macam tu sekali. Kita hari-hari berdoa ni untuk kebahagiaan dunia ni, kita hari-hari berdoa. Bila kita tahu dunia adalah jabatan di akhirat ni, kita tahu itu. Kalau dekat akhirat nanti, kita akan berkata perkara ni juga. Manis yang tertunda. Yang penting kita percaya. Jika rezeki kita Allah takdirkan di dunia, Allah akan bagi. Tapi kita jangan berhenti berusaha. Hakikatnya begitu. Kan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 kan, Allah dah sebutkan, aku tak akan mengubah satu kaum tu selain daripada kaum tu mengubah diri mereka sendiri. Dalam surah Ar-Ra'd kan. Itu. Tak apa. Akhir sekali kita mati dan kita tak capai apa-apa pun. Tapi kita dah berusaha ke arah itu. Tunggu saja di akhirat nanti. InsyaAllah. Percaya. Percaya. Okey. Alah nak story bab yang tadi Alah nak sambung balik sebelum Alah masuk menjawab soalan Fana tadi ya. Alah cerita tentang apa Alah cerita tadi? Okey. Tentang perkara-perkara negatif. Tentang benda yang kita buat kita sakit hati, buat kita marah. Mari kita lihat kisah Rasulullah. Kita balik pada kisah Rasulullah kan. Mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni akhlak dia adalah akhlak Al-Quran. Apa yang tertulis dalam Al-Quran itulah akhlaknya. Itu yang Sayyidatina Aisyah bercakap tentang itu.
bila ditanya akhlak Rasulullah itu bagaimana, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sayyidatina Aisyah berkata begitu kan. Akhlak Rasulullah ni kalau kita lihat, ya Nadira Said, Ira kan, Nadira Said Ira kan. Okey Ira. Ira kat Kuantan lagi ke? Okey. Balas kat situ. Okey. Kalau kita lihat contoh kan, contoh-contoh kisah Rasulullah. Rasulullah menyuapkan seorang perempuan Yahudi yang buta. Perempuan itu kutuk ketika Rasulullah menyuapkan dia. Maka kalau kita lah kan, kalau kita lah, hari-hari aku suap, hari-hari kau kutuk aku, hari-hari aku suap, hari-hari kau kutuk aku, kau dah kenapa? Ingat Dira, ingat. Tapi pasal nama Nadira Said, ingat. Yang betulkan handphone Alang. Okey. Hari-hari orang tu kutuk. Tapi akhir sekali saat Rasulullah meninggal, kebaikan Rasulullah itu menyebabkan perempuan Yahudi itu memeluk Islam. Itu bukan saja cerita pasal Rasulullah. Banyak lagi cerita Rasulullah berkaitan dengan itu. Cerita para sahabat berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Berkaitan dengan menentang rasa tak bagus dalam hati dan akhirnya benda tu jadi bagus. Walaupun ketika itu kita dah meninggal. Dira lah kita panggil dia, bukan Ira, student. Yalah, bukan Ira kan. Okey, tahu, ingat. Cuma panggilan tu je. Yalah kan dah lama, dah 10 tahun kan praktikal. Alang ni Ira Kayu ke? Ira Kayu? Ira Kayu mana Andy? Ira Kayu yang mana? Pandai kata orang kayu Ira Kayu, Ira Kayu. Mana? Ini tengah kat situ. Alah nak sambung cerita balik Okey. Contoh ada satu kisah Rasulullah. Rasulullah ketika pembukaan Mekah. Ketika itu Rasulullah kembali ke Mekah selepas Rasulullah berada di Madinah. Ya. Saat sebenarnya nak ikutkan Rasulullah dah lama dah nak masuk Mekah. Tahun-tahun sebelumnya pun. Sampai akhir sekali kena ada perjanjian Hudaibiyah lah, nampak tak adil lah antara orang Quraisy, orang jahiliah ni dengan orang Islam lah. Dia orang jenayah banyak, kita sikit, orang Islam sakit hati. Ketika itu ada beberapa sedikit pertelingkahan antara sahabat-sahabat dan Rasulullah masih lagi berpegang, tak apa kita mengalah. Dan tahun berikutnya Rasulullah dapat masuk ke Mekah bersama dengan orang-orang Islam yang lain. Dan ketika itu orang-orang jahil, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy saat itu dah tak boleh nak buat apa. Sebab itu adalah perjanjian. Dan korang masuk, tak boleh nak buat apa-apa. Takut diorang dengan Rasulullah. Takut mereka dengan Rasulullah. Takut mereka dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang memang terkenal dengan beraninya di medan perang. Mereka masuk ke Mekah selepas Rasulullah menunaikan solat duha. Setelah masuk Mekah, Rasulullah tunaikan solat duha kan. Rasulullah berjumpa dengan mereka yang pernah menyeksa, mereka yang pernah memulau orang Islam, mereka yang pernah menghalau orang Islam, mereka yang pernah merampas harta orang Islam, mereka yang telah membunuh orang Islam. Rasulullah berdiri di hadapan mereka. Tak kecuak dia orang. Cuak kan? Cuak.
ada juga di antara mereka itu yang Rasulullah tengok orang itulah yang menjual rumah Sayyidatina Khadijah. Insan yang paling Rasulullah sayang. Insan yang berkorban apa saja untuk Rasulullah. Sehingga saat matinya Sayyidatina Khadijah, dia berkata apa pada Rasulullah? Aku dah tidak ada apa-apa pun. Harta aku semua telah ku beri kepadamu untuk perjuangan Islam. Aku dah tak ada apa pun. Saat ini, setelah aku wafat, jika tulang-tulangku ini boleh ditukar kepada dirham ataupun dinar, kau ambillah untuk perjuangan Islam. Seorang yang Rasulullah sayang, seorang yang Rasulullah sentiasa ingat, rindu, seorang yang berkorban pada Rasulullah, dan harta dia dan rumah orang yang Rasulullah sayang tu dijual oleh orang itu. Rasulullah nampak orang tu depan mata Rasulullah, yang satu hari dulu kami suka lagi ambil harta-harta ini yang tidak sepatutnya diambil. Apa yang Rasulullah cakap pada mereka? Kalau kita cakap apa? Kalau kita, kau dulu kan yang jual rumah bini aku kan, betul tak? Mana rumah tu? Pulang balik. Aku memang sayang rumah tu ada sentimental value. Pulang balik. Walaupun kita tak marah dia tadi, pulang balik lah. Sayang tau rumah tu, dengan dia. Contoh Kita minta balik. Tapi apa Rasulullah cakap? Rasulullah kata, apa yang kau rasa aku akan buat pada kamu semua? Apa yang kamu rasa? Dia orang pun semua Allah. Dia tak ada cakap Allah Akbar agaknya. Kan? Dalam hati agaknya dah takut sangat pasal sebab Allah kan. Kita boleh tahu. Kan? Dalam hati mereka cuak. Dalam hati mereka takut. Yang depan mereka ni adalah pemimpin besar Islam. Yang sangat berjaya. Yang mana Mekah dah jadi kecil. Kekuasaan Mekah dah jadi kecil ketika itu. Kekuasaan Madinah yang sangat besar pada ketika itu. Cuak. Dia orang pernah buat onar pada Rasulullah dan pada semua pengikut Rasulullah. So bertanya, kamu rasa apa yang aku akan buat pada kamu? Dalam fikiran mereka tak ada lain, Rasulullah akan menghukum mereka. Hebatnya Rasulullah apabila Rasulullah berkata apa? Rasulullah berkata, hari ini aku bebaskan kamu semua dan bersurailah. Hebat kan? Hari ini aku bebaskan kamu semua. Yang buat perangai, ya Allah. Yang membunuh tu, ya Allah. Yang menyeksa tak ingat tu, ya Allah. Yang berperang dengan Rasulullah. Yang melukakan Rasulullah. Melukakan para sahabat. Membunuh para sahabat. Rasulullah boleh berkata begitu. Hebat kan? Sebablah Rasulullah adalah ikutan. Rasulullah adalah ikon bagi umat Islam. Rasulullah adalah ikon. Rasulullah adalah contoh yang kita tak perlu lagi pertikaikan. Itu contoh. Tak ada sebarang unsur negatif yang bersarang dalam diri Rasulullah sehingga menjelmakan
baginda sebagai insan yang sangat mulia. Berperang dengan berani menentang kenegatifan. Berani menentang hawa nafsu, berani menentang rasa marah, berani menentang rasa sakit hati, berani menentang semua perkara itu. Dan akhirnya terangkatlah Rasulullah sebagai insan yang mulia. Mari kita refleks ke dalam diri kita pula. Maknanya jika kita membuang sikap-sikap negatif, berkemungkinan besar, ada kemungkinan besar, kalau nak kata benda tu sumpah, agaknya boleh jadi juga. InsyaAllah Allah akan bagi ganjaran terbaik pada kita. Meskipun kita tidak dilihat sebagai mulia, tapi kita akan dilihat sebagai orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah kan, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bagi manfaat kepada orang lain. So, tak apalah. Walaupun dalam skala kecil, walaupun keliling kita adalah kecil, tak ramai, walaupun kita ni bukan pemimpin yang besar, walaupun kita ni bukanlah ahli politik, walaupun kita ni bukanlah ketua syarikat, kita bukanlah pengarah company, kita bukanlah CEO, COO, kita bukanlah orang-orang itu, kita bukanlah tuan director, bukan. Tidak mengapa kalau kita tidak boleh mengubah dunia. Tetapi cukuplah kita ubah dunia yang ada di sekeliling kita. Cukup baik. Okey? Alan tak nampak masa yang berjalan sekarang pukul berapa. Tapi Alan rasa Alan nak tutup story Alan ini untuk topik malam ini. Ya? Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Hari esok ada lagi satu topik. Alah rasa Yani ikut yang bagi topik ni. Tak ingat. Tajuk dia fleksibel lah rasa. Okey. So, kita akan berjumpa lagi di dalam Zone Inspire. Dan kita amat mengharapkan, amat mengalu-alukan kehadiran semua untuk setia bersama kami, dan kita boleh berkongsi apa yang bagus untuk kita teladani. Alah rasa di sini saja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.